Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Sehari ini sahabat semua, saya ingin membawakan anda ya soalan daripada Presiden Parti Gerakan, salah satu komponen Perikatan Nasional di dalam Dewan Negara. Ya, mungkin ada juga yang tertanya-tanya kenapa Dewan Negara ramai menteri-menteri yang tiada. Sebenarnya sahabat semua, sebab dalam masa yang sama sekarang ini Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang dalam waktu dan masa yang sama. Jadi ada di antara menteri-menteri, timbalan menteri yang akan menjawab soalan-soalan daripada senator-senator dalam Dewan Negara seperti mana Datuk Seri Mat Sabu dan juga beberapa kementerian yang lain. Dan kita lihat ya bagaimana Datuk Seri Mat Sabu dengan tenang menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Salah satu soalannya tadi adalah daripada Presiden Parti Gerakan dari Perikatan Nasional ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama bagaimana baiknya ya Datuk Seri Mat Sabu menjawab soalan-soalan yang diberi. Saya Datuk, saya Tuan Senator Manolan bin Muhammad. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan saya nombor 5. Habis Menteri. Tuan Yang Dipertua, buat masa ini Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Pertanian telah melaksanakan pertanian secara berkelompok melalui 2 projek, iaitu projek pembangunan industri tanaman kelapa dan projek pembangunan tanaman makanan ternakan. Dan melalui projek ini petani akan diberi insentif secara in-kind dengan maksimum keluasan sehingga 4 hektar bagi tanaman kelapa dan 10 hektar bagi tanaman jagung bijian yang bertujuan untuk meningkatkan pengeluaran hasil yang lebih ekonomi berbanding diusahakan secara individu. Selain itu, Kementerian juga telah melaksanakan usaha untuk menyediakan benih tanaman melalui projek pengeluaran benih tanaman berkualiti yang dilaksanakan di Pusat Pengeluaran Benih DOA, Department of Agriculture, iaitu di 25 pusat pertanian dan ladang outgoer di seluruh negara, di mana biji benih yang dihasilkan ini akan dibekalkan kepada petani yang terlibat dengan projek dan untuk edaran kepada komuniti. Bagi tahun 2021 hingga 2023, jumlah pengeluaran benih dan bahan tanaman kontan di bawah pusat pertanian ini adalah sebanyak 1,74 tan metrik bagi benih jagung manis, 7,000 keratan bagi tanaman ubi kayu dan 13,876 keratan bagi tanaman keledek. Sekian. Soalan tambahan, Habis Manolan. Soalan tambahan Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, jawapan yang sangat baik. Soalan saya seterusnya berkenaan dengan Pharma, Yang Berhormat Menteri. Di mana Pharma ni kita tahu dia adalah satu agensi yang boleh memasarkan hasil pertanian di luar bandar ini, tetapi ramai kita tengok yang membuat tanaman pertanian ini mereka tidak dapat jual dan maka dirosak, dan ada juga yang peraih yang mengambil harga yang terlampau rendah. Maka itu apa peranan Pharma ni? Itu soalan saya. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Habis Menteri. Pharma akan terus memainkan peranan dan kita memang menggalakkan, mempertingkatkan peranan Pharma ini. Misalnya sekarang ini di antara peranan Pharma supaya di antaranya edaran beras, supaya kawasan-kawasan yang agak terpencil kalau berlaku keputusan beras dan sebagainya, kita arahkan Pharma untuk bertindak. Begitulah juga kita lihat peranan Pharma kalau di Kelantan, di antara pasar yang paling tinggi jualannya di Malaysia iaitu di Pharma Kelantan, di mana mereka memainkan peranan dengan pekebun-pekebun kecil untuk sayur-sayur mereka dan bahan tanaman mereka di bawah, dan Pharma memainkan peranan. Di lain tempat, kalau ada kawasan-kawasan yang belum Pharma memberi khidmatan yang memuaskan, sila adukan kepada saya akan membuat pengarahan kepada pegawai-pegawai untuk mempertingkatkan. Memang telah ada, tetapi kadang-kalanya berlaku sedikit kelemahan di sana di sini. Kita ada tempat yang tertentu, sila beritahu
dan kita akan buat pengarahan segera untuk meningkatkan ataupun mendapatkan hasil-hasil yang dianggap berlebihan. Tapi kalau ditanam secara kontrak, memang farma bertanggungjawab. Tapi kalau ditanam tidak secara kontrak, maka farma akan berusaha untuk membelinya, tetapi tidaklah kadang-kala menyelesaikan kesemuanya, tapi akan membantu sekadar yang termampu. Soalan tambahan? Soalan tambahan? Tapi Datuk Dominic nak lagi? Ya. Boleh. Okey. Terima kasih. Masalah logistik akibat infrastruktur yang kurang memuaskan di kawasan perkampungan juga adalah sebab yang utama peningkatan kos barangan makanan. Mohon Menteri mengatakan sejauh manakah kementerian bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain memastikan kawasan perkampungan ini pedalaman dapat menikmati perkhidmatan logistik yang berkaitan makanan. Contohnya seperti dengan izin warehouse, logistik companies. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Senator yang bertanya. Memang di bawah soalan ini tentang kawasan pendalaman. Kawasan pendalaman ini di antara yang terlibat dalam pertanian ini ialah orang-orang asli. Maka JAKUA juga ada menyediakan geran bantuan, bimbingan dan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Memang kadang-kalanya barangan pendalaman orang asli ini kadang-kalanya dijual hanya di tepi-tepi jalan. Misalnya kalau kita lihat daripada Tapah ke Cameron Helen, kita akan lihat orang menjual rebung, orang menjual manisan, itu honey dan sebagainya yang datang daripada pendalaman. Memanglah kalau di pendalaman orang asli itu masih lagi kadang-kalanya kenderaannya motosikal dan berjalan kaki. Tetapi kita akan cuba membuat improvement itu, dan saya sendiri memang bercadang selepas Aidilfitri ini nak pergi ke kawasan orang asli di Ulu Perak. Nak melihat sendiri supaya bagaimana penghasilan yang mereka dapat daripada tanaman mereka dapat dibawa dengan cepat ke bandar-bandar di sekeliling di tempat itu. Ini saya sendiri akan pergi ke tempat itu dan melihat bagaimana apakah pertolongan bantuan yang boleh dibuat untuk infrastruktur mereka dapat mengeluarkan barangan mereka dengan cepat ke bandar-bandar di sekitarnya. Terima kasih. Saya jemput Senator. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia jawapan padu dan juga komitmen ya yang diberikan oleh Datuk Seri Mat Sabuh dalam setiap jawapan untuk menjawab ya soalan-soalan yang dikemukakan, khususnya ya salah satu soalan daripada Presiden Parti Gelakan ini ya yang bersama dengan Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu. Jadi sahabat semua, terima kasih. Ya, kita nampak semoga apapun halangan cabaran yang ada dalam kerajaan untuk memertabatkan nasib rakyat Malaysia, menyelesaikan isu-isu kawalan harga, infrastruktur dan sebagainya, ya kita harap dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Jadi mungkin anda mau berikan sebarang komen, sahabat-sahabat di luar sana anda boleh berikan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Oren Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.